أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة صالحة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya malah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala bagi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita teruskan bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Dan kita berada di muka surat 8, fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Jadi kita berada pada fasal kedua, yang mana fasal pertama pada menyatakan mata, penyakit mata. Apa dia? Kegunaan mata di dunia, kegunaan mata bagi akhirat. Kegunaan mata di dunia, nak tengok perkara-perkara, nak berjalan pergi ke masjid misalnya tak? Nak tengok gapo ada atas jalan, nak bawa kereta, nak bawa motor. Tu kegunaan mata di dunia. Kegunaan mata di akhirat sekali lagi, apa dia? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Tu nikmat mata yang paling besar sekali adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalaulah mata kita ni sekali akhirat sekali lagi nak guna untuk tengok Allah, bila mana tengok Allah taala ni nikmat-nikmat syurga lain jadi tahu habis. Sebab apa? Sebab besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu habis nikmat-nikmat yang lain. Sebab apa? Sebab besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu di akhirat sekali lagi kita nak guna mata kita ni nak tengok Allah, gamak dah kita nak guna mata kita ni tengok maksiat atas muka bumi ni. Mata kita ni lah yang akan melihat Allah. Maka jangan kita kotorkan ia dengan melihat kepada maksiat. Tu fasal pertama pada mata, pada menyatakan mata. Fasal yang kedua yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu pada menyatakan telinga. Telinga. Ketahui olehmu bahawasanya nya sya'an al-hal wa sya'an. Nya tu tidak kembali kepada mana-mana, dhamir bahawasanya nyusaan telinga itu menjadikan dia telinga oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Allah Ta'ala ni buat telinga kita ni ada function dia, ada faedah dia. Faedah yang jenis dunia dan juga faedah yang jenis akhirat. Tu. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia, apa dia faedah telinga
yang bangsa dunia, yang pasing dunia, jenis dunia. Apa dia? Bersedak-sedak dengan yang didengar. Kita bersedak-sedak dengan yang didengar. Misalnya kita seorang lelaki, seorang suami, dia telefon ke isteri dia. Lagu mana kecek dengan atuk lelaki? Setengah orang kecek dengan orang luar lembut. Assalamualaikum. Kecek dengan atuk lelaki, Assalamualaikum. Baik. Tak tahu apa. Ada orang gitu tak. Jadi bila mana seorang suami misalnya dia bercakap dengan isteri dia, dia rasa sedap dengan suami isteri dia kecek molek abang, nak balik bila, sihat ke tak. Jadi telinga dia tu dia boleh dengar perkara-perkara yang diharuskan untuk dia dengar. Suara isteri dia, suara anak dia, suara ayah, suara ibu kita. Tu bersedak-sedak dengan yang didengar. Tu faedah telinga yang bangsa dunia. Dengan nasyid, dengan qasidah. Tu mendatangkan, menjadikan kita ni bersedak-sedak dengan apa yang didengar. Itu nombor satu. Dan menyampaikan ia kepada, memahamkan segala perkataan yang didengar. Lagi pula dengan telinga tu, memahamkan segala perkataan yang didengar, menyebabkan kita faham apa yang kita dengar. Duk alih kuliah, duk alih kelas, duk dengar khutbah misalnya tak. Bila mana tok khatib kecek, kita pun dengar, perhati leh. Dengar, daripada dengar tu dia proses jadi satu kefahaman. Jadi nak faham kena dengar dulu. Perhati saja tak dengar tak jadi. Duk perhati tok khatib. Kau nak perhati tu. Duk perhati saja tak dengar. Tak faham. Dengan telinga, dengar dengan telinga baru kita faham. Nak mengaji ke, nak suruh apa ni, nak dengar sesuatu, kita dengar dengan telinga. Jadi telinga tu menjadi medium untuk kita memahami sesuatu perkara. Tu jenis faedah telinga yang bangsa dunia. Dan setengah daripada segala faedahnya, faedah telinga yang bangsa akhirat itu gabah mendengar ia telinga akan Quran. Masya-Allah telinga tu duk dengar orang baca Quran, buka YouTube, buka TV, bukalah gabah pun tak. Boleh dengar orang baca Quran. Bila mana dengar orang baca Quran, kita faham pula Allahu Akbar, boleh pula tadabbur, pahala lain pula. Dengar orang baca Quran ni boleh pahala supaya dia baca Quran dah. Sebab tu kita buat tilawah. Boleh puasa setengah-setengah masjid tu lah. Lepas daripada semaya Isya, semaya tarawih, siap tarawih, witir apa semua, dia buat halaqah pula baca Quran. Duk bergilir baca, seorang sepipi, seorang sepipi. Seorang baca, orang lain dengar. Jadi bila mana dia dengar orang baca, dia boleh pahala supaya dia baca Quran juga. Jadi bila mana sepipi tu, satu juzuk tu 20 muka surat, 20 orang. Dia baca, seorang baca selak je, seorang baca sepipi je. Menyebabkan dia boleh pahala supaya baca sejuzuk juga. Tapi kalau baca sejuzuk seterik, letih. Letih. Jadi gila-gila tu tak letih. Santai sikit lah, sebab kita hanya baca satu juzuk, satu pipi, yang lain kita dengar orang baca. Tu dengar Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jenis ataupun faedah telinga dari sudut akhirat. Dengar hadis Nabi kita ni kalau boleh setiap hari kena dengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau lah kalam orang lain hari-hari kita duk dengar, tak? Pergi tempat kerja, sayang kita duk buang dengan dia balik. Sepagi duk buang. Boleh dengar molek-molek. Apatah lagi kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih utama untuk kita dengar. Kalau boleh kat kita kena dengar hadis hari-hari. Sebab tu kalam siapa tu? Itu adalah kalam kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Syekh Yusri Said Jabar Al-Hasani rahimahullah taala. Syekh Yusri ni dia mengajar hadis setiap pagi. Setiap pagi dia akan mengajar hadis. Dia kata aku akan baca hadis Nabi SAW sama ada orang dengar atau tak ada orang dengar. Kalau dia dengar, dia aku akan baca juga. Ayatnya betapa kasihnya dia ni kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi telinga ni kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segala ilmu yang memberi manfaat, begitu juga kita dapat ilmu kita dengar dengan telinga. Dan kerana banyak ini segala faedah, kerana banyaknya faedah ini adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Pendengaran itu lebih baik daripada penglihatan. Memanglah penglihatan tu nikmat yang paling besar sekali, nikmat melihat Allah guna mata. Jadi nisbah nak nikmat yang paling besar sekali mata. Sebab apa? Sebab mata ni melihat Allah, di mana nikmat melihat Allah itulah yang paling besar sekali. Tapi dari sudut kegunaan kegunaannya, kegunaan telinga lebih banyak daripada kegunaan mata. Betul tak? Telinga, sebab kadang-kadang mata tutup, telinga dengar, kita boleh faham dah. Kalau mata buka, telinga tak dengar, boleh faham ke tak? Nampak tak? Telinga tak dengar, mata buka, dia perhati gelih. Tu khatik dia ayat ke apa tu tak boleh nak faham. Tak? Tapi kalau tutup mata, telinga dengar, boleh faham lagi. Tu ramai orang buat gitu tu. Hari Jumaat dia tutup mata. Sebab dia nak fokus. Nak fokus dengan khutbah. Duduk mata, dia pun ngatik. La ilaha illallah. Orang bangun nak sembahyang Jumaat, dia tak bangun lagi, tidur. Tu. Baik, jadi pendengar lebih baik daripada pelihat. Sebab apa? Sebab kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Jenis dunia, kelebihan ataupun faedah dunia pelihat tu bangsa dunia. Dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Kita nak melintah jalan, nak selamat guna mata. Jadi nak selamat dunia. Kita nak buat kereta dunia. Jadi faedah-faedah dia tu banyak guna adalah faedah dunia. Berbeza dengan akhirat, faedah telinga untuk akhirat lebih lagi daripada faedah mata. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Orang buta dengan orang tuli lebih baik orang buta lagi. Walaupun mata dia tak nampak, tapi telinga dia boleh dengar. Sebab tu kadang-kadang orang buta ni, dia berjalan-jalan dia konas diri, dia tahu. Sebab apa? Sebab telinga dia tu mendengar dengan lebih baik lagi. Kadang-kadang dia buta, dia tahu lagu mana nak konas situ, konas sini. Dia bila lakoh, dia pati berapa lakoh jalan sampai sini, dia konas. Konas tu betul jalan, tak tepus dinding. Sebab orang buta tu lebih baik daripada orang tuli. Tu. Jadi faedah telinga lebih banyak daripada faedah mata. Faedah telinga yang bangsa akhirat lebih banyak daripada faedah mata yang bangsa akhirat. Batulah
telinga lebih baik, pendengaran itu lebih baik daripada penglihatan. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Lagu mana kita nak mensyukuri nikmat pendengaran yang Allah Ta'ala bagi ni? Dengan cara mana? Memeliharanya pendengaran daripada mendengar yang dilarang. Kita jaga telinga kita, jangan duk dengar benda haram, jangan duk dengar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengupak. Duk dengar orang mengupak. Kadang-kadang ada orang ni dia tak pandai nak mengupak, tapi dia suka dengar orang mengupak. Dia sendiri kalau orang tanya dia apa pendapat, terti nak jawab, malu-malu tak. Tapi bila ada orang mengupak, dia pergi tadah telinga, berhingar. Tu dosa orang mendengar mengupak serupa dengan orang yang mengupak tu sendiri. Dosa dia sama banyak, sama besar dosa dia. Dan mengadu-ngadu, ini mengadu domba lah. Dan segala perkataan yang tiada baik. Perkara yang dilarang tu, mengupak, mengadu-ngadu, ngadu domba. Dia mendengar perkataan yang tiada baik seperti bid'ah, perkataan yang bid'ah, dan berbantah-bantah, balah. Dia orang berhibalah ni, Allah Ta'ala jadikan dia ni jadi kerah hati. Kadang-kadang benda kecil lah nak kerahkan juga, nak balas juga. Kadang-kadang benda kecil salah faham sikit boleh jadi balas besar. Sebab apa? Sebab pesen dia berhibalah. Ya, akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia ni kerah hati. Tak boleh orang puji, orang komen sikit tak boleh, orang nasihat sikit tak boleh, orang tegur sikit tak boleh, nyatok selalu. Sebab apa tu? Sebab penyakit berbantah-bantah, berhibalah. Dan seperti mendengar suara perempuan dan muda beliau. Sama juga dah. Perkara yang dilarang antaranya adalah mendengar suara perempuan dan muda beliau jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Jika bimbang dengan dengar suara tu, jadi fitnah kepada diri dia. Dengar suara kawan ni, Allah sedapnya luk. Nak balik tidur malam tu pun terngiang-ngiang lagi di telinga. Sedap suara dia, gemersik molek, merdu molek, manja molek. Tu fitnah tu dosa. Sebab tu orang puas, kalau nak kecek dengan orang lelaki, dia tak boleh nak lembutkan suara. Kecek biasalah. Assalamualaikum. Boleh tak nak minta tolong? Kecek macam biasa. Tak boleh buat lembut. Assalamualaikum. Terti juga ambo nak buat. Tak boleh. Tapi jangan kita lalu pula. Orang kata tak boleh kecek lembut, dia kecek kasar pula. Ada cerita. Cerita sebahagian daripada ni lah muslimat waktu nikah lagi lah biasanya. Dia nak jaga dia punya kehormatan diri tu. Bila mana nak minta tolong orang, nak minta tolong orang, tapi dia guna bahasa kasar. Contoh tak, dia nak suruh, dia kalau di Mesir ni, cerita di Mesir ni, kalau orang puan nak tubik malam dia kena ada orang temai, orang lelaki. Kira dia jagalah. Takut-takut kena ambil kau arak kau apa semua. Jadi orang lelaki ni jadi musyrik istilah dia. Musyrik. Jadi bila mana nak pergi, dia ada urusan, dia ada kelas ngaji ke, ada kelas tambahan ke dan sebagainya. Jadi orang lelaki ni tolong bawa, sebagai pembawa. Jadi dia nak minta tolong dengan orang lelaki ni, dia buat cara backing. Assalamualaikum. Di mana? Bapa lewat. Mari lalu. Lepas tu dia pun mesej. Dia kata, "Assalamualaikum. Maaflah kasar. Sebab saya tak say bimbel jadi fitnah." Ni salah faham tu. Salah faham. Tu bukan bimbel jadi fitnah. Jadi fitnah dah tu.
Fitnah ke apa? Fitnah dia ni jenis keras. Jadi fitnah orang kata timbul fitnah lain pula. Asalnya tak sewi kecek lembut. Tapi dia sengaja pergi kecek kasar menyebabkan orang ni kadang-kadang terguris hati. Walaupun orang lelaki tapi ada perasaan juga. Demo nak minta tolong dengan kita. Ni bukan hamba lah kita. Demo nak minta tolong dengan kita. Tapi buat cara kasar. Tak kena sakit lah tu. Jadi bukan kata tak boleh apa ni kena kecek kasar dengan orang lelaki, orang puan. Tak boleh, bukan kata kena kecek kasar. Tapi jangan berlembut. Situ jangan berlembut. Kalau begini suara lembut juga, kena beki-beki lah sikit. Buat biasa. Assalamualaikum. Duk mana dah? Tanya tu. Tu. Jadi jangan siapa menggurus hati orang pula. Jadi telinga tu duk dengar suara perempuan, suara orang muda belia, yang mana jika ditakuti daripada suara tu akan fitnah, bimbang jadi fitnah. Orang lelaki ni kelemahan terbesar dia orang perempuan. Nombor satu sekali orang perempuan. Kelemahan terbesar dia tak boleh pergi dengan orang tino. Ada bini dah pun tak ingat bini rumah. Tak ingat dah bini di rumah tu dia layak buat ni. Tu. Jadi yang menjadikan kita ni boleh kuat, sabar, teguh iman kita. Iman kita tu lah yang akan menjadi pelindung kita. Sifat malu yang ada pada kita tu yang akan menjadi pelindung kita. Orang lelaki kena jadi lebih malu daripada orang perempuan. Nabi SAW disifatkan oleh para sahabat, sifat malu yang ada pada Nabi ni lebih malu lagi daripada anak dara. Anak dara ni pemalu dah. Tapi Nabi, sifat nak malu Nabi ni lebih lagi daripada mereka. Tapi malu yang bertempat lah. Malu yang bertempat, ada tempat-tempat dia. Kalau duk kecek kat si, duk tegur orang kat si, orang mari atas air. Mari atas air dah, kedai ada air, orang tin nak mari atas air. Tapi yang buah juga, yang goreng juga, habitat. Nak buah. Padahal tak ada gapo. Tu tanda kita tidak jaga kehormatan kita. Tu kena jaga juga tu. Malu tu, malu aib. Jadi kena jagalah. Jadi kelemahan terbesar bagi orang lelaki adalah orang perempuan. Kelemahan terbesar bagi orang perempuan bukan orang lelaki. Kelemahan terbesar bagi orang perempuan adalah kata-kata yang indah. Dengan orang lelaki pandai muja, pada pujuk dia, pandai mayangi kat lembek tekak selalu, cair selalu. Orang lelaki puji dia, comel awak ni. Tak ada pernah saya tengok orang yang lebih comel daripada awak. Dia tu kak terbang. Terbang. Padahal kawan tu jumpa seorang dia kata gitu, jumpa orang kedua dia kata gitu juga. Habis orang dia puji tak. Tapi kak orang puan ni dengar orang puji, terbang. Dia kalah dengan kata-kata. Saya akan mencintai awak sampai mati. Tak ada mati, cari orang lain dah. Misal lah. Cari orang lain. Duk main ke belakang gitu. Tu kata-kata yang mana orang puan dia akan lemah dengan kata-kata tu. Batu orang lelaki dia kena jagalah. Jaga kata-kata kita. Jangan kata benda yang kita tak mampu untuk buat. Selagi kelemahan orang puan ni dari sudut harta benda. Dia kalah waktu ni. Tak handsome tak apa, janji kaya. Tu jadi tagline pula tak. Jadi kata-kata tak handsome tak apa, janji kaya. Jadi kalau ada pitih kan tak. Jadi lembek lah. Lembek tekak selalu. Beli go tu, beli go ni, hadiah go tu, hadiah go ni. Muka tak semak pun. Tapi pitih banyak. Jadi tu. Dia memang itulah
Allah Ta'ala buat orang lelaki cari piti, orang puan habis piti. Allah Ta'ala buat gitu dah. Dalam harta kita tu nak kita cari piti, cari rezeki, dalam duit kita tu adanya hak isteri kita, ada hak anak kita. Tapi dalam harta dia tak ada hak kita. Lepas tu tubik satu istilah dah, duit isteri, duit suami, duit isteri. Bukan maksud duit kita tu duit di belakang. Naknya gitu tak beli ni kita dah. Nak beli air pun kena pergi minta dengan dia. Apa? Duit suami, duit isteri. Tak. Maksudnya dalam duit suami tu ada hak isteri, nafkah dia. Nafkah pakaian, nafkah makanan, nafkah rumah tempat perlindungan rumah, nafkah alat masak, barang-barang masak tu semua, jadi nafkah suami yang kena beli. Barang-barang dalam bilik air tu kadang-kadang ni orang kita terlepas pandai ni tak. Barang-barang dalam bilik air tu sabun, buah gigi, ubat gigi, pencuci muka, barang-barang jenis kelengkapan diri tu, bedok apa semua, tu tanggungjawab suami tu. Tu lelaki kena beli. Baik. Jadi suara gitu tu, kena jagalah, kena jaga daripada dengar suara-suara yang gemersik, suara lemah lembut, yang menyebabkan jadi fitnah. Balik rumah duk terngiang-ngiang lagi, oh sedap suara kahwin ni, esok pergi pula. Jadi fitnah. Haram haram. Habis itu. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, dengar peralatan-peralatan muzik yang diharamkan seperti serunai dan gendang. Dan jika engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu, kerana perkataannya itu menyalahi ia perkataan akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telinga kita ni pun kena jaga daripada dengar alat-alat muzik yang diharamkan oleh agama. Kena jaga juga ni. Benda-benda gitu tu terkadang boleh menyebabkan kita ni menjadi lara, tergelar dalam alat muzik, tergelar dalam muzik tu. Batu muzik ni kesan pengaruh dia besar. Pengaruh muzik ni besar. Kadang-kadang pelajar-pelajar duk mengaji, duk ngapa-ngapa, payah nak ingat buat ngapa tu. Dengar lagu, sekali dengar boleh ingat selalu. Besar dengar lagu sekali dengar, pasal kali kedua tu boleh sambung sendiri dah. Buat duk ngapa, payah nak ingat. Tu pengaruh lagu sangat-sangat besar. Jadi kalau boleh kita jagalah. Kalau nak dengar lagu pun lagu yang tidak melalaikan, lagu yang ada unsur-unsur nasihat, ada unsur-unsur yang baik, itu tak ada masalah. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau, jaga pendengaran kita ni daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Ni orang waktu tutup dengar tu, dia nak dengar orang ngopak, dia kita ada telinga. Dosa dia tu bersekutu dengan orang yang mengopak tu juga. Orang yang kalau orang tu berkata-kata perkataan yang berdosa, maka orang yang mendengar tu pun dia bersekutu pada dosa. Dia pakat sama-sama boleh dosa berlaku. Tu Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Dengar perkataan sia-sia, lagi pula perkataan yang keji boleh menyebabkan hati dia jadi was-was. Jadi tak berapa nak cerak. Kadang-kadang benda yang mudah pun was-was. Sebab berhi duk dengar perkataan-perkataan yang keji dan juga perkataan yang sia-sia.
Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Daripada keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tak bermanfaat bagi diri dia. Benda yang tak ada manfaat, dia tinggal. Tu tanda dia seorang yang menghargai masa. Dia pastikan setiap masa dia tu ada manfaatnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Dia kata apa? Dia kata perkataan yang didengar tu serupa dengan makanan. Makanan ni kadang-kadang bagi manfaat, dia bagi zat, nutrien. Ada makanan yang tak berapa molek, tak? Makanan yang tak berapa molek, supaya makanan segera misalnya. Bagi boleh dalam waktu yang panjang, boleh bagi mudarat. Ada yang makanan yang berbentuk penawar, ubat. Ada makanan yang jadi racun dari kita. Begitulah juga pendengaran kita ni. Bila mana masuk melalui telinga kita, ada yang jadi ubat dengan nasihat. Asalnya nak memberontak, nak marah, tak? Bila mana dengar nasihat tak jadi, tenang balik. Tu. Asal tak marah, tapi sebab orang hasut jadi marah. Ada juga, tak? Belaga sikit je aksiden, sikit je kereta calar. Balik rumah, adik-beradik duk marah. Kata, sepatutnya kena samai tu. Kena giwak dia pun boleh samai dia, tutup ganti rugi, biar dia bayar. Pergi rumah dia, tekan dia, bayar ganti rugi. Nampak? Kita pun duk dengar. Asalnya tak ada gapo kita maafkan tu. Tapi sebab telinga kita ni dengar perkataan-perkataan gitu, perkataan-perkataan yang menghasut, maka semakin kita akan buat perkara yang tak sepatutnya. Asal nak marah, tiba-tiba orang kata tak apalah, sikitnya tu. Moga-moga taklah bagi pahala, sabar sikit insya-Allah. Akhirat boleh pahala. Kita nak marah pun relax mula, tenang. Jadi perkataan yang kita dengar tu, dia boleh jadi penawar dan dia boleh jadi racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Bahkan perkataan yang kita dengar tu duduk dalam hati kita lebih lama daripada makanan di dalam perut. Bila mana kita makan masuk perut sehari dua hari, proses tak ada lah, tubik lah, tak? Tapi pendengaran ni, kita dengar orang duk keji kita, orang duk kata kita ni, kadang-kadang sampai mati kita ingat, tak? Demo dulu kahwin tak puas hati dengan demo berapa 40 tahun lepas, ingat lagi. Tu kekal dalam hati kita. Sebab kata-kata tu tajam, kata-kata sinis, dia boleh menghiris hati kita, boleh mematikan hati kita. Dia boleh, orang panggil putuskan, kadang-kadang putus silaturahim tu dengan sebab kata-kata yang tajam. Jadi tak berapa baik dah. Apa? Gora bewok. Kau ini gora bewok tak pandai saing. Gora malukan kita di hadapan kawan-kawan, contoh tak? Jadi benda-benda gitu tu menyebabkan telinga kita yang mendengar tu akan menyimpan kata-kata yang didengar lebih lama daripada makanan yang tersimpan dalam perut kita. Makanan yang simpan dia akan keluar pula. Sehari dua hari dia akan tubik. Tapi kata-kata tu akan terus kekal dalam perut, dalam hati kita. Kerana makanan itu hilang ia makanan di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Bila mana tidur, bila mana buang air dan sebagainya, habislah makanan tu. Tapi
Dan terkadang berkekalan ia makanan dalam perut beberapa hari. Kadang-kadang beberapa hari dalam perut, kemudian hilang ia dengan makan pencair. Pencair pencair ni maksudnya benda yang boleh menghilangkan pencair, cair. Nak mencairkan makanan itu waktu ubik. Contoh julap dia kata makan julap. Macam makan licin habis perut tu. Tak boleh beruk lama kemudian makan ubat ataupun makan sesuatu yang boleh lawah perut, hilang habis. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Tu bahaya lagi. Telinga ni kadang-kadang perkataan yang kita dengar, bila mana masuk dalam hati kita sampai mati kita ingat. Ada sama ada kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang buruk masuk dalam hati kita ni. Ada kita ni, setiap orang daripada kita ni ada perkataan-perkataan yang mana kita ingat daripada kecil lagi. Ambo ingat guru ambo sebut dulu. Ingat lagi nama Jamil. Sebab apa? Sebab benda tu terus masuk dalam hati dia melalui pendengaran. Begitu juga dengan kata-kata yang keji, kata-kata yang buruk masuk dalam hati. Bahkan sampai mati seumur hidup dia akan ingat kata-kata tersebut. Tu ayatnya kata-kata ataupun pendengaran itu lebih lagi daripada makanan. Maka jika ada ia perkataan jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Kalaulah perkataan itu kita dengar awak jahat agak, maka akan jadi fitnah dan juga was-was. Bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Kadang-kadang kita dengar orang kecek ni, kadang-kadang tak balas lalu, sabar. Dengar kali pertama, dengar kali kedua, kali ketiga, bekok dalam hati. Lama-lama tak boleh nak tubik pada hati kita, waktu kita bekok tu tak ada apa lah. Pecah juga bekok tu. Bala besar jadi satu kebinasaan hasil daripada kita dengar perkara-perkara yang tak sepatutnya. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarannya, Orang yang berakal kena bersungguh-sungguh jaga pendengaran dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Sebelum daripada ditanya di hari akhirat, kita jaga molek pendengaran kita, jangan duk dengar kat si, mata kita jangan duk melilak tengok kat si, mulut kita jaga, dan seluruh anggota kita jaga, kerana di akhirat sekali lagi Allah Taala akan tanya. Lepas tu kena jaga molek telinga kita ni. Ada seorang ulama, namanya Hatim Al-Asam, nama dia Hatim Al-Asam. Seorang ulama yang mana masyhur lah dia ni. Orang nak tanya gapo-gapo dia, orang mari majlis dia, orang tanya. Jadi pernah satu hari ada seorang wanita, orang puan. Dia nak tanya ulama ni, dia pun kecek. Dia tengah kecek. Bila tengah kecek tu mari berasa sakit perut, nak ketuk. Tapi boleh dia bila tanya soalan ni. Kemudian ngelah kali sebelum daripada dia habis tanya soalan, dia tak boleh nak tubik juga. Bunyi ketuk. Ada orang lain ni pakat dengar belakang, malu dia. Berasa macam nak mati situ selalu. Banyak ramai-ramai orang ni tak. Ketuk oleh majlis ni malu. Tambah-tambah orang tahu kita. Kalau orang tak tahu boleh lipat lagi. Bukan hamba tak mengaku dah. Ni orang tahu dah kita. Lalu ulama tadi, apa yang dia buat? Dia buat lolok telinga dia ni tak dengar ketuk tadi. Dia tak mampu. Dia tak kata, mana sakit perut ke tu? Tak. Dia kata gini, dia kata irfa'i sautik. Dia kata irfa'i sautik. Derahkan suara. Aku tak dengar.
Jadi seolah-olah dia walak-walak tak dengar orang puan tu ketuk. Jadi pada tu juga anak murid dia nak tanya soalan orang lain mari daripada jauh nak tanya soalan, semua kecek derah belaka. Sebab apa? Sebab orang duk anggap dia ni telinga dia tak apa nak dengar. Padahal dia nak jaga aib perempuan tadi. Nak jaga malu perempuan tadi. Tak. Dia walaulah tak dengar, kawin terketuk supaya orang lain tak suka. Orang lain tak suka pun takut juga ni. Tak. Jadi dia pun walaulah tak dengar, menyebabkan aib perempuan tadi dapat dijaga. Jadi dia terpaksa berlakon. Sehingga gelaran dia Al-Asam. Hatim Al-Asam gelaran dia. Apa maksud Al-Asam? Orang yang pekok. Siapa lekat gelaran dia? Hatim Al-Asam. Sehinggalah 15 tahun dia terpaksa berpura-pura lepas pada tu kahwin tu tak mari dah. Tapi sebab nak jaga aib dia terus berlakon. Allah tak dengar. Suruh anak murid tanya soalan, kena kecek derah baru dia dengar. Lepas 15 tahun anak murid dia pun kecek seperti biasa, kecek nak tunggu kecek derah. Dah tak guru suruh kecek derah. Lepas tu dia kata, boh kecek derahnya. Sebab apa? Telinga aku dengar. Telinga aku dengar. Lepas tu selama kening, dia kata, aku selama kening, aku walau-walau tak dengar, supaya dapat jaga kehormatan wanita yang bertanya soalan itu. Sekarang ni wanita tu telah meninggal dunia, wafat dah. Maka boleh kecek derah, aku tak bekok lagi. Jadi lepas pada tu tersebarlah berita cerita tu. Cerita ni disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali sebut cerita ni dalam kitab dia, kisah berkaitan dengan Hatim Al-Asam, seorang ulama yang berpura-pura tuli 15 tahun, bukan waktu masa pendek. 15 tahun terpaksa berpura-pura tuli demi nak jaga aib seorang wanita tadi. Boleh. Kita kalau buat ketuk gorang dengan saya ni habitat ni. Kadang-kadang kita ketuk oyak ke orang lagi. Nak gorang ni. Jadi kadang-kadang benda-benda gitu kita kena jaga jugalah. Kena jaga. Sebab dia melibatkan maruah orang juga tak. Tu. Jadi semoga kita dapat ambil iktibar lah. Habis itu. Telah berfirman Allah Ta'ala, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar dan pelihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Tu pendengar, penglihatan dan juga hati, semuanya akan ditanya pada hari akhirat sikit lagi. Mata duk tengok gapo, telinga duk dengar gapo, hati duk mikir gapo. Takut-takutnya hati nampak duduk dalam rumah tu tak. Tapi hati duk terbang pergi lain. Terbang pergi tempat-tempat maksiat, hati duduk terbang. Tu wal-iyazubillah. Jadi kena jaga betul-betul semua anggota kita ni, biar kita jadikan ianya sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati duk ingat Allah, duk rindu kepada Rasulullah, duk mikir tentang umat Nabi, duk mikir tentang bagaimana nak bawa agama, nak bantu agama, ada sumbangan untuk agama, nak memperjuangkan agama. Tu biar duk situ hati kita duk sibuk dengan benda itu. Biar sibuk dengan benda-benda yang baik untuk agama kita. Barulah hati kita ni tidak diisi dengan perkara yang sia-sia, perkara yang lara. Habis itu. Wallahu a'lam. Jadi musannif wallahu a'lam, kita pun wallahu a'lam jugalah. Situ insya-Allah. Ila anqal fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Allah SWT a'lam wa a'lam wa ilmu atam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.